Assalamualaikum dan salam syurgaku sayang bersama saya Alfairiz Jemurin. Tumpuan berita, setiap parti komponen dalam gabungan Parti Sarawak GPS diseru terus mendekati rakyat negeri terutama mereka yang didaftar sebagai pengundi baharu secara automatik. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg memberitahu ini adalah untuk mengubah persepsi golongan yang masih tidak berminat untuk hadir mengundi. Sebenarnya, orang 18 tahun hingga umur 21, penambahan pengundi di Sarawak tu ialah hanya 20% saja. Tapi yang banyak si daftar tu ialah di antara umur 21 hingga 29 tahun. Tidak semua mendaftar lah. Ya, jadi banyak penambahan pengundi di Sarawak sejumlah 600,000. Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Tamah Aidilfitri dan Perasmian Mesyuarat Perwakilan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Cawangan Satok di Raya Hotel Convention Center di Kuching pada Isnin. Dalam pada itu, Premier Sarawak menekankan kepentingan untuk berjumpa dengan golongan sebegini bagi mengenali dan memahami pemikiran mereka dengan lebih mendalam. Sementara itu, Premier Sarawak menegaskan GPS termasuk PBB terus relevan kerana bergerak seiring dengan perubahan zaman. Jadi ini kestabilan politik kita kena parti kita memahami budaya. Di mana pemimpin bertukar ganti dan pemimpin pula diberi latihan supaya dapat mentadbir urus negeri kita dengan baik dalam keadaan di mana kita mempunyai pelbagai kaum dan pelbagai agama. Sehubungan itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari mengulas lanjut masyarakat pelbagai kaum dan agama di Sarawak mesti terus bersatu padu dalam menjamin kestabilan politik dan juga kemajuan negeri. Dan jagalah perpaduan itu, kerana dalam pilihan raya umum akan datang, kita akan bertanding di semua 31 kursi parlimen kita yang akan datang. Dan kita teruskan usaha kita untuk menjadikan negeri Sarawak sebagai negeri yang boleh membantu kepada kestabilan politik negara. Berita seterusnya, penubuhan unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR merupakan satu manifestasi kerajaan Sarawak dalam membantu semua agama selain agama Islam di negeri ini. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, UNIFOR ditubuhkan kerajaan Sarawak di bawah pimpinan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS untuk menjaga kepentingan dan kebajikan agama lain di Sarawak. Melalui UNIFOR, kata Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Snadin itu, kerajaan Sarawak telah menetapkan bajet khas untuk membantu agama-agama lain seperti dalam pembinaan rumah ibadat mereka dan pembaikan maupun menaik taraf kemudahan. Beliau berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibacakan Ahli Majlis Bandaraya Miri MBM Jeffrey Pang Xiao Fung dalam sambutan perayaan Hari Wesak di Pertumbuhan Agama Buddha Miri pada Ahad. Beliau turut mengumumkan peruntukan berjumlah RM20,000 kepada Pertumbuhan Agama Buddha Miri untuk aktiviti kelas pendidikan Buddha. Pada majlis itu telah diadakan penyampaian peruntukan Pertubuhan Agama Buddha Miri kepada 6 badan kebajikan iaitu Miri Red Crescent Dialysis Center, Sarawak Children Cancer Society, Palliative Care, Miri Tzuchi, PDK Batu Niah dan Miri Life Care Society. Sementara itu, Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan Felcra telah mengagihkan keuntungan zakat perniagaan berjumlah RM50,000 untuk diagihkan kepada golongan asnaf yang memerlukan. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Malaysia Datuk Hazbi Habibullah berkata, pada tahun ini daerah Limbang telah dipilih sebagai salah satu tempat bagi pengagihan duit zakat Felcra. Jadi alhamdulillah katanya di Limbang tahun ini seorang akan memilih Limbang untuk di sebahagian daripada zakat itu diagihkan ke Limbang. Alhamdulillah pertama kali ni sekarang habis kita. Jadi 50,000 zakat diorang yang diagihkan ke Limbang mengikut senarai.
Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penyampaian sumbangan kepada golongan asnaf dan rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri Ahli Parlimen Limbang di Dewan Kampung Bunga Raya Limbang. Seramai 166 orang golongan asnaf menerima sumbangan duit zakat Felkar Berhad dan turut disampaikan surat tawaran geran program peningkatan pendapatan daripada Kemas kepada 3 penerima dari golongan B40 yang mempunyai perusahaan sendiri. Sementara itu, ketika ditemui, Dato' Hasbi memberitahu Kementerian Pembangunan Luar Bandar sentiasa meneruskan kesinambungan pembangunan di daerah Limbang dengan melaksanakan banyak program dan projek pembangunan. Dan saya sendiri telah pun bersama-sama juga dengan kedua-dua adun, Wabi Datuk Dr. Rahman, Wabi Paulus dan juga timbalan premier kita, Datuk Awan Tengah. Khususnya kita di kawasan utara Sarawak ini memang banyak program permohonan-permohonan telah kita ajukan untuk diluluskan oleh kerajaan, khususnya dalam bidang infrastruktur, di dalam pembangunan pembangunan untuk ekonomi rakyat dan sebagainya telah pun diajukan. Di Betong pula, Karnival Gawai Dayak boleh dijadikan produk pelancongan di Sarawak dalam memastikan tradisi sambutan Hari Gawai diteruskan. Menurut Ahli Parlimen Betong, Datuk Robert Lawson Chuat, inisiatif itu juga dapat mengetengahkan budaya masyarakat Iban dan memastikan karnival itu dianjurkan secara tahunan. Katanya penganjuran aktiviti seumpama itu juga menyelahkan perpaduan masyarakat berbilang kaum yang menyumbang kepada kestabilan politik seterusnya merangsang pembangunan di Sarawak. Semasa merasmikan Karnival Gawai Dayak peringkat bahagian Betong 2022, beliau berkata industri pelancongan Betong masih belum diterokai sepenuhnya. Katanya kawasan itu mempunyai destinasi pelancongan semula jadi yang perlu dipromosikan, seperti Bukit Sadok yang menjadi kubu pahlawan Iban iaitu Parlimen Rentap semasa menentang penjajahan Brooke. Sementara itu, Datuk Robert Lawson menjelaskan kemenangan gabungan Parti Sarawak GPS pada pilihan raya negeri Sarawak ke-12 lalu menunjukkan rakyat Sarawak memahami dan memberi kepercayaan kepada perjuangan parti yang diterajui oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Ujarnya kestabilan dan kesinambungan politik di Sarawak membawa pembangunan yang pesat di Betong, namun masih banyak agenda pembangunan yang perlu dicapai dan dilaksanakan di kawasan itu. Beliau berkata demikian semasa menghadiri Majlis Makan Malam Mantar Gawai 2022 anjuran Gerempong Tuai Rumah GTR Daerah Kecil Sepauh pada 11 malam. Dalam perkembangan lain, Datuk Robert Lawson berharap GTR Daerah Kecil Sepauh dapat memainkan peranan mengenal pasti produk di kawasan masing-masing yang berpotensi dipasarkan ke pasaran luar. Kemuncak majlis adalah acara Pekit Keling dan Pekit Kumang Anjuran Jawatankuasa Pekit Keling dan Kumang Gawai 2022 N37 Bukit Saban yang menyaksikan seramai 3 jejaka menyertai Pekit Keling dan 7 wanita menyertai Pekit Kumang. Di Opar pula, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar, Billy Sujang telah menyempurnakan sambutan Hari Ibu dan Pragawai dalam program ziarah UKAS at Community 2022 Ngabang Gawai di Pusat Aktiviti Biro Wanita Kampung Setenggang pada Ahad. Semasa berucap, Billy mengumumkan kelulusan projek-projek di Kampung Setenggang dengan nilai keseluruhan berjumlah RM220,000. Pada masa sama, beliau berjanji untuk mendapatkan dana bagi projek jalan-jalan pertanian di kawasan tersebut yang berjumlah RM380,000. I want the estimate untuk naik atas bukit itu dulu. Kita atur yang bagian itu, lepas tu yang lain tu nanti saya akan mohon. Semua jalan pertanian tu nanti kita akan mohon. Saya akan bisik-bisiklah dengan Premier. Sebab saya nak kumpul semua jalan pertanian, kita hantar dengan dia satu lamsam. Dan saya dah berbisik juga dengan YB yang menjaga kementerian, ya Menteri Pertanian, Kemudahan Pertanian kita, dan dia bersetuju juga dengan kita punya seranan untuk membantu kawasan N14 khususnya. Turut diumumkan peruntukan projek kecil luar bandar MRP yang telah diluluskan kepada persatuan-persatuan serta biro-biro yang terdapat di kampung berkenaan. Seramai lebih kurang 70 orang ahli biro wanita kampung Setenggang hadir pada program tersebut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, saksikan sedikit perkongsian laporan daripada rakan setugas kami sempena persidangan DUN ke-19 hari ini. Salam UKAS.
Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Saya Lia Amira kini bersiaran langsung di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak bersempena dengan persidangan kedua bagi penggal pertama Dun Sarawak ke-19 yang mana hari ini telah pun membuka tirainya 17 Mei 2022 sehingga 26 Mei 2022. Sedikit yang nak saya kongsikan mengenai persidangan hari ini ialah seawal jam 9 pagi tadi telah pun berlangsung pemeriksaan pasukan kawalan kehormat utama di Dataran Perbarisan Dun disusuli ucapan perasmian oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Dalam pada itu, sepanjang persidangan bagi penggal pertama ini, sebanyak 3 rang undang-undang RUU Kerajaan akan dibentangkan iaitu RUU Perbekalan Tambahan 2022, RUU Kanun Tanah Pindaan 2022 dan RUU Hutan Pindaan 2022. Pada persidangan kali ini juga akan menyaksikan 347 soalan untuk jawapan lisan dan bertulis yang telah diterima daripada 41 ahli yang berhormat iaitu 284 soalan untuk jawapan lisan manakala 63 lagi untuk jawapan bertulis. Turut akan dibentangkan ialah usul pemilihan ahli Dewan Negara. Sekian laporan saya Lia Amira dan juruvideo Firdaus Matrang untuk Buletin UKAS. Salam UKAS.